إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Oke, boleh dengar jelas ya? Tak boleh.
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, para penonton, para pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah. Hari ini 10 Muharram. Hari ini hari yang kita sangat disunatkan berpuasa, hari yang disebut sebagai hari Ashura, hari yang ke-10. Itu 10 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 19 Ogos 2021, hari Khamis hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sambung untuk ayat yang berikutnya dalam surah Al-Ma'arij, iaitu ayat yang ke-15. Yang semalam kita dah bincang ayat sebelumnya tentang gambaran hari kiamat dan juga nasib yang menimpa orang-orang yang kafir, sehingga mereka mahu menebus diri mereka dengan ahli keluarga, dengan yang lain, tetapi tidak mampu dapat ditebus supaya mereka bebas daripada azab neraka. Jadi kita nak sambung sikit lagi hari ini tentang beberapa kedahsyatan azab neraka yang digambarkan dalam ayat surah ini, dan kita nak kaitkan dengan beberapa ayat lain. Jadi antara intisari ayat yang kita akan petik hari ini, pertama tentang azab api neraka yang sangat dahsyat untuk golongan yang engkar, yang berpaling. Maknanya orang yang degil, yang kerah kepala, yang hati batu, dia akan rasa azab yang sangat berat, biar padan dengan degil dia di dunia tu. Yang kedua, mereka ni hanya lebih utamakan soal kumpul harta. Ni kita nak renungi sifat ni. Kod ada pada kita. Kumpul harta tu tidak salah. Yang dah jadi salah adalah memberi tumpuan kepada harta sehingga melupakan matlamat asal kita di dunia adalah sekadar laluan untuk ke akhirat. Harta tu hanyalah sebagai alat, bukan sebagai matlamat. Lalu mereka bersikap kedekut. Kemudian manusia secara fitrahnya dia ada sifat keluh kesah. Halu', sifat keluh kesah, sifat resah gelisah. Apabila diuji, lebih-lebih lagi diuji dengan kesusahan ataupun diuji dengan harta benda. Tak ada harta pun susah, ada harta pun susah hati juga. Melainkan orang-orang yang sentiasa salat dan memiliki beberapa sifat lain lah. Maka orang yang menunaikan salat ini, insya-Allah mereka bebas daripada sifat-sifat keji yang disebut sebelumnya dalam surah ni. Baik, kita baca dulu lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Itu daripada ayat 15 hingga ayat 23. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Maksudnya sekali-kali tidak sebagaimana yang diharapkan. Mereka mengharapkan mereka dapat ganti orang lain masuk neraka. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Sesungguhnya dia, innaha, sesungguhnya ia. Dhamir ha tu kembali kepada neraka yang disediakan bagi mereka ni. Sifatnya lava. Lava ni bergejolak atau menjulang-julang apinya.
Bagaimana dahsyatnya neraka nanti kita akan tengok dalam beberapa ayat yang lain dari segi kepanasannya, posisinya, maknanya sekeliling bagi penghuni neraka itu. Nazza'atan lisyawa, yang dapat melucutkan atau dapat mencabut kulit kepala. Nazza'ah itu isim atas wazan fa'al daripada naza'ah. Naza'ah ni tanggalkan, cabutkan. Naza'ah maknanya khala'a, tarik, cabut. Kalau orang nak meninggal, kita kata sudah ada keadaan nazak. Nazak tu mana nyawa tu nak dah tercabut daripada jasad. Jadi dahsyatnya api neraka digambarkan boleh menyebabkan tercabut. Asyawa tu jildu ar-ra'si, kulit kepala. Tada'u, neraka itu memanggil. Neraka itu memanggil. Kita kena faham neraka ni dia satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mengazab orang-orang engkar, dan dia ni hidup. Neraka syurga ni hidup. Dia boleh bercakap, dia boleh melihat. Ada hadis sebut dia boleh melihat. Dia boleh bercakap, ada lidah, dia boleh melihat, boleh mendengar. Di sini tada'u, dia memanggil. Neraka tu memanggil sesiapa yang adbara, yang membelakangi serta berpaling, yakni daripada kebenaran. Kalau di dunia dahulu dia tak peduli kepada agama Allah, dia berpaling, dia jauh, maka itulah yang dipanggil oleh neraka. Wa jama'a fa'awa, dan dia mengumpulkan harta kekayaan. Jama'a mana? Jama'a malan. Ni ayat ni kita kena lihat persamaannya dengan ayat dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan. Maksud jama'a malan. Orang yang mengumpulkan harta lalu dia menyimpannya. Maksud simpan di sini dia jaga sungguh-sungguh sehingga dia tak fikir hak lain dah. Sedekah ke zakat, dia fikir hanyalah simpan supaya harta itu terus bertambah banyak. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat halua, bersifat resah, gelisah, lagi bakhil, kedekut. Ini suatu ujian. Allah Ta'ala memberitahu manusia ini majbulun. Memang sudah asalnya ada sifat begini. Sifat yang buruk, maka dia kena berusaha untuk bersungguh-sungguh membersihkan sifat-sifat yang negatif sebegini. Iaitu Allah Ta'ala beritahu manusia yang sebegini, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa sesuatu syar yang buruk, yang susah, maka dia menjadi jazua, resah, gelisah. Resah gelisah mana tak senang duduk dan dia rasa tidak selesa ataupun rasa mahu segera bebas daripada kesusahan. Dan apabila dia mendapat al-khair, kebaikan, lalu dia bersikap manua, menyekat, menghalang, iaitu bakhil. Seolah-olah harta itu untuk dia sahaja. Illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan salat. Orang yang mengerjakan salat, yang mana mereka itu sentiasalah dalam keadaan solat. Maknanya solat yang tidak ditinggalkan. Bukannya solat sekali-sekala, tapi solat yang dilakukan secara berterusan sepanjang hayatnya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat kembali kepada ayat yang ke-15 tadi. Kalla, sekali-kali tidak. Ini dalam bentuk penafian. Kalla. Iaitu maknanya la yakbal al-fida' minal mujrim. La yukbal. La yukbal, tidak diterima tebusan daripada orang yang bersalah ataupun orang yang kafir yang sudah ditentukan masuk neraka. Kalau mereka nak ambil orang lain, nak ambil harta dan sebagainya untuk digantikan supaya mereka tak dimasukkan ke neraka, malah la yukbal, tidak diterima. Tidak diterima daripada mereka sama sekali. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat, ada dua tempat dalam surah Baqarah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Muka surat yang ke-7 ayat 48. Sebab ayat ini menceritakan keadaan orang kafir di akhirat nanti, yang mana tidak diterima sebarang pertolongan. Kalau orang nak tolong mereka, tak diterima pertolongan, dan tak boleh diambil sebarang gantian. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada hari di mana seseorang itu tidak dapat melepaskan orang lain daripada kesusahan sedikit pun, mana tak boleh tolong. Ini ayat ini dalam konteks orang-orang kafir tadilah. Wala yukbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima sebarang
syafaat daripadanya. Manakala ada pihak lain nak tolong pun tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan. Tebusan ni sebarang gantian. Kalau nak ditebus diri mereka dengan harta benda yang mereka miliki di dunia, maka harta itu tak diterima. Allah Ta'ala tak terima. Sebab sekarang alam akhirat adalah tempat untuk terima balasan. Bukan untuk kira bicara dah. Bukan kata nak tawar-menawar, tak ada dah. Yang bersalahlah. Kalau mereka nak selamat, kena pilih jalan yang betul masa di dunia lagi. Tapi kalau dah peluang untuk perbaiki diri itu dah tak ada, maka mereka akan rugi selama-lamanya. Dan akhir sekali, walahum yunsarun, dan mereka yang bersalah itu, sebab ayat ni merujuk kepada orang yang bersalah, ya, orang yang masuk neraka itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Baik, kita terus. Innaha ladha, sesungguhnya itulah dia api neraka yang bergejolak ataupun menjulang-julang apinya. Dalam surah Al-Lail, ayat yang ke-14 muka surat 595. 595, muka surat 595 Al-Lail. Pada ayat 14. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. فَأَنذَرْتُكُمْ, maka aku mahu peringatkan kamu. Inzar ni makna beri peringatan dalam bentuk yang keras. Fa'anzartukum, aku hendak memberi amaran kepada kamu, nak mengingatkan kamu dengan adanya naran, api neraka yang sifatnya api itu bergejolak, maknanya nyala dengan marak. Macam kita bakar sapuh banyak, api itu tak naik slow, dia api itu besar. Api yang besar, dan bila besar api itu dia ada bunyi yang memberikan rasa sangat gerung dan takut kepada kita. Talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah yang akan masuk neraka dibakar melainkan orang yang sangat-sangat celaka, yang rugilah. Kerana mereka itu orang yang kadzaba wa tawalla, yang telah mendustakan kebenaran dan mereka berpaling. Ada perkataan tawalla, sama dengan ayat yang kita baca hari ini pun ada tawalla pada ayat yang berikutnya. Baik. Dalam tafsiran ayat ini menarik untuk kita lihat. Saya rujuk dalam tafsir Ibn Katsir untuk kita tadabbur dia punya penjelasannya. Fa'anzartukum naran talazza, mana ya? Tak jumpa lagi. Bukan lagi. Allah Akbar. Baru jumpa. Fa'anzartukum naran talazza. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Nu'man bin Bashir. Ketika dia menyampaikan, Nu'man Bashir ni seorang sahabat Nabi. Ketika dia menyampaikan suatu khutbah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, ataupun bersabda, unzirkum an-nara. Yani anzartukum an-nara. Maknanya dengan lantang dia beritahu, aku nak mengingatkan kamu, nak memberi amaran kepada kamu tentang azab api neraka. Aku nak mengingatkan kamu dengan azab api neraka. Ni bukan perkara yang main-main, dia sangat-sangat gerung, sangat-sangat menggerunkan, sangat-sangat berat. Dia beritahu tu dengan kuat, suara yang kuat. Hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadha. Kata perawi itu, Simak bin Harb kata, bila dia dengar Nu'man bin Bashir berkhutbah dengan begitu, sebab dia kata dia pernah dengar Nabi beritahu,
Kalaulah seorang lelaki yang berada di pasar, dia pun dapat mendengar daripada tempatku ini. Maknanya suara itulah lantang dan kuat. Sangat lantang dan kuat. Kemudian dalam riwayat yang lain, juga daripada orang yang sama juga, daripada Nu'man bin Bashir, dia beritahu dia mendengar Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya seringan-ringan ahli neraka akan azabnya di hari kiamat. Ataupun ahli neraka yang paling ringan. Paling ringan dah ni. Azab yang paling ringan di hari kiamat, macam mana bentuknya? Iaitu rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi, seorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya. Jamratani. Jamrah maknanya macam dua selipar ataupun dua kasut. Sesuatu yang dipakaikan pada kaki dia. Yaghli minha dimaruhu, menyebabkan menggelegak. Yaghli minhuma dimaruhu, menggelegaklah dengan sebab kedua-dua selipar atau kasut yang dipakaikan di bawah tapak kaki dia. Apa yang menggelegak? Dimar, otaknya. Kaki kita dengan kepala ni, anggota badan yang paling jauh. Kaki di bawah sana, kepala atas. Tapi disebabkan terlalu panas, kaki tu jadi macam mana tak tahulah. Tapi panas menyebabkan otak tu menggelegak. Kalau di dunia kita kata macam tu matilah. Tapi dalam neraka ni tak ada mati dah. Nabi kata ini adalah azab ahli neraka yang paling ahwan, paling ringan ataupun paling lekeh. Setara tu paling lekeh. Kita pun tak boleh nak fikirlah macam mana kalau azab yang lebih berat lagi. Boleh fikir sendirilah para jemaah kita perasa, ya Allah, dahsyatnya. Sesungguhnya inna ahwala ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Bukhari daripada Nu'man bin Bashir, ni seorang sahabat yang mulia. Seorang lelaki yang Nabi kata dialah yang paling ringan azabnya, diletakkan di bawah tapak kaki dua kakinya. Jamratan ni ada jamrah, yakni macam selipar yang dipakaikan, lalu menyebabkan otaknya menggelegak disebabkan kepanasannya. Itu naran talazza. Kemudian antara sifat lain yang berlaku, perkara lain yang berlaku atas sifat panas neraka tadi, tanzi'u al-laham. Ini daripada kalimah talazza tadi juga, menyebabkan tercabut kulit daripada tulang. Tanzi'ul laham minal 'idham hatta la tatruka fihi syai'an. Orang Kelantan kata lokoh habis, gelah habis, cabut sesok, isi-isi daripada tulang. Yang tinggal hanya tulang. Macam mana? Kita tak boleh nak fikir. Kalau dunia matilah macam tu. Tapi di akhirat nanti dalam neraka tak ada mati dah. Api yang menyebabkan tercabut kulit. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menggambarkan kulit itu dibakar sehingga apabila sudah hancur luluh diganti dengan yang lain. Bukan kata bila dah tercabut isi kulit dah tak ada, tinggal tulang saja tak sakit dah. Tak, diganti dengan yang lain. Sebagaimana ada penjelasannya dalam surah An-Nisa ayat berapa ya? Ayat 59. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Ini ayat yang macam ni sebenarnya nak mengingatkan manusia supaya sentiasa mencari jalan untuk selamat daripada azab neraka Allah. Ayat 56, muka surat 87. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, engkar kepada ayat-ayat keterangan kami, ini ayat-ayat Quran, saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka dalam api neraka. Yang mana kullama nadijat juluduhum, setiap kali hancur luluh kulit mereka. Ini hari ni kita bincang tentang sifat-sifat neraka yang dahsyat ni. Setiap kali hancur luluh sebab dah hangus habis dah.
Baddalnahum juludan ghairaha. Kami turkan gantikan untuk mereka dengan kulit-kulit yang lain. Diganti dengan kulit yang lain menyebabkan sakit lagi lah. Mana sakit itu tak habis-habis. Sakit sama-sama. Kalau kata sama-sama, mana sakit yang berterusan. Supaya mereka terus liyadzuqul azab. Supaya mereka terus merasai azab. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita ambil satu lagi sebelum kita pergi ayat berikutnya. Dah nak pukul 7 dah ni. Iaitu dalam surah Al-Mursalat, surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-29. Itu pada muka surat 581. Itu bermula ayat 29. Ayat 29. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka yang akan dibawa ke neraka, dikatakan kepada mereka semasa mereka ditipu dengan azab, pergilah kamu kepada azab yang dahulu kamu dustakan. Dulu kamu tak percaya, kamu pergilah ke sana. Itulah tempatnya untuk kamu. Dan ayat ni dalam bentuk macam mengejek-ngejek, memberi ejekan kepada orang-orang yang kafir itu. Dulu kamu tak percaya, maka itulah dia tempat yang kamu akan masuki. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3. Oh, pelik sungguh. Allah Ta'ala menggambarkan zil tu naungan. Api neraka ni punyalah besar sehingga terbentuk yang dikatakan ada naungan. Maknanya, macam mana kita nak cerita? Api yang besar, kita kata macam kalau di langit hari hujan kita nampak awan. Awan tu membentuk suatu zil, satu naungan awan yang besar. Katakanlah api tu sangat besar sampai naik ke atas dan kita tak nampak dah atas daripada api kecuali api sahaja. Dan ianya berpecah kepada 3 cabang. Itu yang luar biasa tu, zi salasi syu'ab. Api tu boleh bercabang. La dhalilin wala yughni minal lahab. Yang tidak dapat dijadikan naungan, nak berteduh tak boleh sebab panas. Dan tidak pula ada sebarang perlindungan daripada api neraka. Kemudian apa lagi? Sifat neraka ni, sifat api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api. Dalam neraka ada bunga api. Bisyararin. Kita ni kalau musim perayaan, kan setengah orang tu suka main mercung. Sebab nak tengok comel bunga api. Tem. Kita jangan lupa, dalam neraka, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, adanya percikan bunga api yang besar. Tapi ini bukan untuk suka-suka tengok bunga api. Ini untuk azab siksaan. Besarnya kal qasri, seperti istana. Al-qasr istana. Maknanya lontaran bunga api yang besar, seperti bangunan besar, seperti istana. Kemudian digambarkan lagi, api dalam neraka tu ka'annahu jimalatun sufr. Seolah-olah mereka, api itu seperti kumpulan-kumpulan unta. Jimalun daripada jamal. Jamalun unta. Dengan maksud naqah ataupun ibil. Yang sufr, yang berwarna asfar, kuning. Itu digambarkan api neraka itu seperti unta-unta besar yang berwarna kuning. Begitu sekali perincian sifat api dalam neraka yang Allah Ta'ala gambarkan. Itu api. Dalam keadaan lain, orang dalam neraka itu sendiri, dia punya firash, tempat duduk dia pun api. Qutti'at lahum thiyabun min nar, dibuat untuk mereka pakaian daripada api. Jadi semuanya api. Pakaian api, keliling api, duduk api. Ya Allah, macam mana? Ini satu keadaan yang kita nak gambarkan, ya Allah. Sebab itu Nabi SAW sangat-sangat suruh kita sentiasa membanyakkan doa, minta berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Lebih-lebih lagi ketika kita selesai tasyahud akhir, sebelum kita beri salam, kita minta berlindung dengan Allah. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Minta berlindung daripada azab kubur. Yang kedua, minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam, berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Itu ayat lain dalam surah Al-Haji tentang sifat azab neraka untuk orang kafir. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Dahlah
kiri kanan atas bawah tu api. Apa dia min tahtihim apa dia nar apa dia atas mereka pun api neraka. Lepas tu pakaian pun api neraka pula. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak. Kita tak boleh nak bayangkan sakit secara mana. Kita terkena air panas sikit pun kita dah menepik, dah berjerit sakit. Kulit kita dah melecur. Memang tak boleh nak bayangkan sakit macam mana. Ni dicurahkan. Kita baca ayat ni pun rasa seria dah. Air yang panas dicurahkan ke atas kepala mereka ni bagi orang-orang yang kufur dan degil ni. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Yang menyebabkan hancur luluh segala yang ada dalam perut dan kulit mereka. Hancur luluh mana cabut habis. Kulit relah, lokoh habis. Perut pun isi keluar. Dan bagi mereka adanya maqami', adanya batang-batang besi yang digunakan untuk menyeksa mereka. Iaitu setiap kali orang kafir cuba untuk lari keluar, malaikat akan tarik dengan maqami'. Tarik dengan maqami' supaya mereka terus berada dalam neraka. Baik, kenapa mereka diseksa begitu dahsyat? Itu salah mereka sendirilah. Kemudian ayat berikutnya sebut nazza'atan lisyawa. Azab api neraka yang menyebabkan tercabut kulit kepala. Tadi kita dah sebut kulit tercabut, tinggal tulang saja, kemudian diganti dengan isi yang lain. Kerana mereka itu dahulu adbara wa tawalla. Tad'u, neraka itu memanggil mereka. Maksudnya neraka ni boleh bercakap. Boleh berkata-kata dengan sebab mereka itu adbara, membelakangi. Membelakangi maksudnya dari segi tindakan fizikal paling piak lalu. Paling piak pula dah. Paling membelakangi maknanya bukan akbala, bukan berdepan, tapi paling tu. Maknanya suatu tindakan yang menunjukkan tak mahu ikut. Lepas tu tawalla. Tawalla ni dia punya sikap dia lari tu. Ini sifat orang kafir lah. Kalau ada pada orang Islam ni bahayalah. Orang Islam yang degil keras kepala, ada sebahagian hukum-hukum Allah yang mereka rasa tak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka tak terima. Mana-mana perintah Allah yang mereka rasa boleh terima, mereka ambil. Tak boleh. Agama Allah ni kita tak boleh bersikap pilih kasih. Kita kena terima semuanya dengan sami'na wa ata'na. Dia tak boleh pilih-pilih. Ada setengah orang dia ambil apa yang dia suka dan dia tinggalkan apa yang dia tidak sukai. Sifat berpaling ni ada Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat, antaranya dalam surah Luqman, muka surat 411, ayat yang ke-7. Suratul Luqman, muka surat 411. Bermula daripada ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Ada di antara manusia orang yang memilih ia ni sanggup untuk membelanjakan harta. Sebab apa? Sebab nak menyampaikan lahwal hadis. Lahwal hadis ini cerita-cerita perkara-perkara hiburan. Adalah banyak tafsiran ulama tentang lahwal hadis. Ada yang mengatakan termasuklah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Di zaman jahiliah pun ada juga nyanyian. Tujuan mereka memberikan hiburan-hiburan sebegini sebab nak menarik perhatian orang lain supaya jangan dengar Al-Quran yang Nabi bacakan. Nabi bacakan Quran, mereka cuba nak tarik perhatian orang Mekah supaya jangan dengar Al-Quran. Mereka buat majlis-majlis hiburan macam-macam lah. Mungkin ada dalam bentuk apa-apa persembahan, termasuklah nyanyi macam-macam lah. Tapi yang pentingnya hiburan yang melalaikan. Dan tindakan mereka itu adalah tujuannya untuk liyudillah tu. Yang menjadi salahnya dia punya illah, alasan dia untuk menyesatkan manusia daripada jalan agama Allah. Dan tindakan mereka itu adalah bighairi ilmin, tidak berdasarkan sebarang ilmu pengetahuan. Itu tindakan berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan ilmu. Lalu wayattakhidhaha huzwa, mereka menjadikan agama Allah, itu agama Islam ni, sebagai ejek-ejekan, main-main. Jadi orang yang bertindak begini, mereka mendapat azabun muhin, azab yang hina. Apa sikap mereka? Allah Ta'ala beritahu, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami,
Apabila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, lalu walla. Ada perkataan walla, berpaling. Tak si dengar. Tak si mana tak mahulah. Tak mahu dengar. Orang kata tak embuh. Dia bila manusia ni, bila dia tak nak, dia tak mahu, dia tak si, payah. Kita paksa dengar pun dia tak nak dengar. Sebab kita manusia ni, kita ada dua pendengaran. Telinga di luar, satu lagi kesedaran telinga dalam hati kita ni. Kalau orang tu betul-betul nak dengar, dia akan tak ada telinga, beri perhatian. Tapi kalau orang tu memang tak nak dengar, dia buat tak erti. Sebagaimana orang munafik zaman Nabi, kalau masuk ke masjid hari Jumaat, dia dengar Nabi baca khutbah. Tapi dia tak beri perhatian, dia buat tak erti. Kemudian bila keluar daripada masjid, dia tanya para sahabat, "Madza qala anifa?" Apa yang Nabi Muhammad cakap tadi? Dia tanya pula para sahabat. Padahal mereka ni ada juga dalam majlis tu. Sebab apa? Sebab mereka memang tak nak dengar apa. Sebab tu kita tahu ada di antara ramai di kalangan masyarakat kita yang masih tidak suka untuk belajar dan mendengar ilmu. Masjid dah tak pergi, kuliah-kuliah dalam YouTube dia tak tahu buka. Dia tak minat. Apa-apa yang berkaitan dengan ilmu, nak faham kitab Allah, nak faham agama Allah, dia tak minat. Kita kata rugi. Rugi. Kalau dia ada sikap begini, ini satu petanda yang tidak baik. Sebab Allah Ta'ala beritahu orang macam ni, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla, dia pun berpaling. Berpaling mustakbiran, dengan penuh rasa angkuh takabur. Sebab apa? Sebab dia kata dia tak perlu ayat-ayat ni. Kalau tak belajar Quran pun, tak tahu apa dalam Quran pun, dia kata dia boleh hidup kaya, dia ada perniagaan yang besar, dia senang, dia ada segala-galanya. Tak boleh, kita tak boleh angkuh. Nyawa dalam barang kita tu bukan hak kita, Allah Ta'ala yang berikan. Anytime Allah Ta'ala boleh tarik kembali, matilah kau. Bila tak ada. Dengan harta yang banyak tu, mati nanti kau tak boleh cari nyawa di kedai. Tak ada shopping, tak ada mana-mana kilang yang buat nyawa ni. Duit berjuta ne pun, Kelantan kalau pitih banyak, juta ne. Duit ada juta-juta pun, tak ada kilang yang boleh buat nyawa untuk manusia tu beli nyawa supaya hidup kembali lepas mati. Tak boleh. Jadi jangan mustakbiran, jangan sombong angkuh. Orang yang sombong ni ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Allah Ta'ala beritahu ka'allam, itu dalam ilmu balaghah dipanggil adatut tashbih. Dia punya berpaling dan sombong tu seolah-olah tidak dengar. Adakah dia tidak mendengar? Tak, dia dengar. Dia bukan tak dengar, dia dengar, tapi dia buat seperti lembu kenyang. Lembu kenyang pula dah. Lembu kenyang dia buat buat tak erti. Bukan dia tak mendengar, seolah-olah lam yasma'ha, dia tak mendengar ayat tadi. Kemudian ada satu lagi, ka'anna, seolah-olah seakan-akan fi uzunaihi waqra, dalam kedua lubang telinganya ada waqra, ada penyumbat. Penyumbat yang menyebabkan apa yang nak disampaikan dalam ayat tu tak masuk dalam telinga dia, tak sapa. Sebenarnya masuk dah. Tapi begitulah. Jadi orang macam ni rugi sebenarnya. Allah Ta'ala bagi akal, bagi telinga, dia tak manfaatkan. Jadi layaklah dia mendapat azab yang keras sebab degil sangat. Maka Allah Ta'ala ejek dia, fabashirhu, berilah kabar gembira kepada dia, bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Kita kata kenapa pula azab yang sakit pedih tu dijadikan kabar gembira. Ini satu ejekan. Bergembiralah kamu nanti dengan azab yang pedih, yang sakit. Ini bagi orang yang ada sifat walla tadi. Walla ini tawalla, dia berpaling. Kemudian sifat lain yang menyebabkan mereka diseksa begini kerana wajama'a, mereka di dunia mengumpulkan harta kekayaan. Jama'a fi'il, bagi sesiapa yang belajar bahasa Arab fahamlah. Wajama'a, dan dia kumpulkan. Mana maf'ulun bihnya? Apa dia kumpulkan tak disebut, mahzuf. Takdiruhu wajama'a malan. Dia mengumpulkan harta dan dia hanya fikir untuk kira dan hitung harta dia banyak mana dari sehari ke sehari. Itu kita boleh lihat dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dalam juzuk yang ke-30, muka surat 601. Muka surat 601 surah Al-Humazah. Itu Allah Ta'ala beritahu antara sifat buruk orang yang kumpulkan harta ni, dia ada sifat humazah dan lumazah.
Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang ada sifat suka mencaci dan mengeji. Humazah daripada hamazah. Hammaz. Dulu kita dah bincang dalam surah Al-Qalam tentang sifat Al-Walid bin Al-Mughirah. Hammazin masya'in bin Hammaz. Lumazah, sifat suka mengkeji. Cuma dalam tafsir dia sebut humazah beza dengan lumazah dari sudut iaitu perbuatan, iaitu satu lagi dengan perkataan. Suka mengejek, termasuk suka mengumpat, mengadu domba. Dia berlaku sama ada perbuatan keji itu dengan perbuatan, dengan tindakan, satu lagi dengan perkataan. Itu humazah dengan lumazah. Orang yang ada sifat ni, dia punya perangai dia suka jama'a malan. Tu, menghimpunkan harta. Pun harta. Cari harta tu tak salah. Tapi masalahnya dia punya fokus hidup dia, tumpuan dia hanya harta. Kewajipan dia terhadap Allah dia tak pedulikan, dia tak hirau. Lalu wa'addadah. Dia hanya menghitung kekayaan. Kita kena faham harta yang kita cari hanyalah sekadar keperluan yang untuk kita teruskan kehidupan di dunia. Memenuhi keperluan hidup kita untuk kita cari makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan keperluan yang lain lah. Harta hanyalah sebagai alat. Dan dengan harta juga kita boleh jadikan sebagai sebab kita dapat pahala, itu melalui kita infak, kita sedekahkan, kita dermakan, kita bayar zakat sebagainya. Tapi masalah orang macam ni, dia himpunkan harta, dia kira lebih bahaya lagi, yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka harta tu dapat mengekalkan dia di dunia. Oh, mana mungkin. Harta tu dapat membolehkan dia kekal di dunia. Tak boleh. Banyak setara mana harta tak akan kekal. Sampai masa mati juga. Macam saya beritahu tadilah, kalau orang tu mati, dia tak boleh pesan kepada ahli keluarga dia, aku mati nanti kau pergi ke kedai, beli nyawa, hidupkan aku balik. Dah, tak ada. Benda tu tak berlaku begitu. Mustahil. Harta bukan jaminan untuk manusia kekal di dunia. Tapi orang yang tamak harta, yang kita kata dia fikir hanya hidup untuk harta sahaja, ini bahayalah. Kita tak nafikan harta tu penting. Harta tu bukannya benda yang salah. Tapi yang salah adalah kita punya mauqif, sikap kita bila berinteraksi dengan harta. Sebab tu para ulama menyatakan harta yang Allah Ta'ala berikan kita letak dalam tangan sehingga kita boleh kawal mengikut apa yang Allah Ta'ala kendaki. Bukannya letak dalam hati sehingga harta tu yang kawal kita. Kita yang kawal harta, bukan harta yang kontrol kita. Jadi jangan letakkan harta sebagai matlamat utama hidup kita. Harta sebagai alat. Kita dapat harta, dapat rezeki, kita puji Allah, syukur atas nikmatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Kita tengok sikit bab harta dengan Nabi Sulaiman. Orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Berbeza dengan cerita Qarun yang kita dah baca dalam surah Al-Mulk dulu. Orang yang ada harta tapi dia engkar kepada Allah. Nabi Sulaiman apabila diuji dengan datangnya rombongan daripada Sabak, rombongan raja Puteri Balqis, kita lihat dalam surah An-Naml, muka surat 380. Falamma jaa Sulaiman, apabila utusan-utusan daripada negeri Sabak yang dihantar oleh Puteri Balqis datang ke Palestin, bawa hadiah menghadap Nabi Sulaiman. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Dia tanya, atumiddunani bimalin, patutkah kamu nak memberikan harta-harta ni kepada aku? Mal, harta. Kamu nak beri semua harta benda ni pada aku? Sebab yang rombongan dihantar oleh Puteri Balqis daripada Sabak tu bawa hadiah yang banyak, harta benda lah. Hadiah tu dalam bentuk harta benda. Nabi Sulaiman kata, tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda ni. Bagi aku tak perlu semua ni. Kalau Nabi Sulaiman ni orang tamak, mesti dia kata dia sukalah. Dia kata dapat membanyakkan lagi koleksi harta benda dia. Tak. Dia kata, patutkah kamu mari nak beri harta
kerana apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak, yang kamu nak berikan ni. Allah Ta'ala telah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu nak berikan. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu dengan hadiah yang kamu bawa, kamu rasa gembira, rasa megah. Adakah Nabi Sulaiman terima hadiah itu? Tidak. Dia orang yang tidak mudah kelabu mata. Ini sebenarnya ayat ini menjadi suatu ibrah pengajaran khususnya bagi orang-orang yang berkuasa, orang-orang politik yang kita banyak baca kes-kes berlaku di dunia ni lah. Kita tak kata negara kita pun berlaku juga. Yang mereka salah guna kuasa yang mereka miliki untuk terlibat dengan mungkin rasuah sebagainya lah. Puncanya sebab nak harta. Tapi Nabi Sulaiman tolak mentah-mentah. Dia kata irji' ilaihi, muklik lah. Bahasa Kelantan kata kelik. Kamu pulanglah, kembalilah ke tempat kamu di Sabah itu. Kamu tunggulah. Falana'tiyannahum bijunud. Kami akan datang ke tempat kamu dengan membawa satu bala tentera, suatu angkatan tentera yang la qibala lahum biha. Tak ada siapa yang dapat menewaskannya. Maknanya Nabi Sulaiman dekat memberi ancaman. Muklik, tunggulah. Nanti aku hantar bala tentera aku daripada kalangan manusia, jin dan binatang. Dan kamu akan kami keluarkan daripada negeri kamu menjadi azillah, golongan yang hina. Lagi kecil, ini menjadi orang tawanan. Jangan main-main. Nabi Sulaiman bukan orang yang mudah untuk disogok dengan harta benda dan rasuah. Sebab dia Rasul, dia seorang Nabi yang dia tahu kedudukannya di dunia sebagai utusan Allah. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Di antara sifat ahli neraka ni, dia mengumpulkan harta lalu fa'aw'a. Lalu dia menghitungnya, membilangnya. Aw'a, duduk kira. Kita ni dalam harta, kita jangan berkira. Bila kita nak buat kebaikan, kita jangan berkira. Jangan terlalu berkira lah. Tapi kena kira juga. Jangan pula kita sedekah. Siapa tengok dalam beg duit kita tak cukup untuk beli keperluan hari tu. Sebab kita kena bijak dalam berbelanja. Yang tak bolehnya berkira adalah bentuk yang menunjukkan kebakhilan. Itu Nabi pernah pesan kepada siapa dia? Asma binti Abu Bakar, adik perempuan kepada adik ke kakak, rasa kakak kepada Aisyah radhiyallahu. Nabi kata kepada Asma, la tu'i, daripada au'a tu, la tu'i fayu'iyallahu alaiki. Matan hadis yang berbunyi la tu'i fayu'iyallahu alaiki. Dia ada satu matan lain, la tuki, ni la tu'i, fayu'iyallahu alaiki. Ataupun dia ada tiga matan, la tu'i, la tuki, la tuhsi. Jangan hidup berkira. Kelantan katanya hidup berkira sangat. Jangan berkira. La tu'i. Ini pesan ini kepada Asma. Sebab tu Nabi sebut ada ya akhir tu. Sebab ini khitab dalam bentuk fi'il amar untuk mu'annas. Nabi kata, ya Asma, la tu'i fayu'iyallahu alaiki. Mu jangan hidup berkira sangat nak buat kebaikan ni. Nanti Allah Ta'ala berkira-kira dalam rezeki yang dia berikan kepada kamu. Orang yang ada sifat aw'a ni, dia pergi pun harta. Nak buat kebaikan tu memikir, kalau aku bagi banyak, habislah. Baik, dalam matan lain, Nabi pesan kepada Asma binti Abu Bakar, adik ipar Nabi lah. Nabi kata apa? Anfiqi. Buatlah nafkah. Nafkah ni sedekah lah. Sedekah. La tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Wa la tu'i fayu'iyallahu alaiki. Wahai Asma, kamu sedekah, jangan dihitung sangat banyak mana. Biarlah sedekahlah banyak mana. Allah Ta'ala sahaja yang akan mengira balasan pahala untuk kamu. Kamu tak payah kira lah. Kita pun tahu ya, sedekah ni pahalanya besar. Kita kesedekah satu, kita dapat 700. Bukannya 230, 700. Dan jangan kamu menghitung-hitung berkira-kira. Nanti Allah Ta'ala berkira ke atasmu. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Masa kita cepat berlalu. Itu pun tak sempat. Saya ajak nak baca beberapa jenis. Tak apalah, kita dah sebut setengah tu tentang azab-azab neraka tadi. Sifat manusia, ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Ini masuk tajuk lain. Tajuk balasan azab neraka tu dah selesai tadi dah. Dan sifat-sifat ahli neraka tu dah selesai. Orang yang berpaling daripada kebenaran. Orang yang dilekakan oleh harta benda. Kita masuk tajuk lain. Manusia itu bersifat resah gelisah.
dan juga bersifat lagi kedekut. Ini resah gelisah ni dia ada kaitan dengan harta benda. Tak ada harta pun susah hati, betul lah. Dia tak ada harta mesti susah mikir esok nak makan gapo, minggu depan macam mana. Kalau tak dapat kerja macam mana, hilang pekerjaan macam mana, memang manusia akan resah gelisah. Dalam tempoh saya rasa hampir 2 tahun lah semenjak negara kita dilanda pandemik COVID-19. Bukan negara kita sahajalah, seluruh dunia. Semenjak akhir 2019, sampailah hari ni dah bulan Oktober 2021, dah hampir 2 tahun. Berapa ramai yang hilang pekerjaan. Orang yang dahulu bekerja mungkin di sektor keuangan, gaji besar. Ada yang bekerja sebagai, yang saya tahu sebagai pilot, juruterbang. Ada setengah hilang pekerjaan sebab dia terpaksa mengecilkan operasi dia. Yang bekerja di sektor perhotelan, pelancongan pun terpaksa tutup sebab tak ada pelancong dah. Jadi semuanya ekonomi jatuh. Kesannya adalah semuanya dia rasa resah, gelisah, takut macam mana hari-hari mendatang. Itulah adanya tindakan-tindakan yang mengambil jalan singkat, bunuh diri. Kita pun tak tahu statistik berapa orang dah yang mati bunuh diri. Itu kalau nak kira dengan mati kerana positif COVID itu tak tahulah setiap hari berapa ratus. La haula wala quwata illa billah. Ni resah, gelisah. Baik. Manusia secara fitrahnya ada tabiat resah, gelisah, bakhil dan kedekut. Sifat halu'a. Yang ditafsirkan dengan ayat yang selepasnya. Idza massahu syarru jazua. Halu'a ni maknanya majbulan atau bujubila ala dhajar. Orang yang manusia ni yang secara fitrahnya memang dah dalam jiwa dia ada sifat rasa mudah tak senang hati. Tak senang hati kalau yalah mungkin diturunkan pangkat, ataupun duit dia hilang, ataupun kalau dapat banyak pun susah hati juga. Susah hati, bikin nanti orang mari pakak, mari minta derma belaka, tahu aku boleh piti banyak ni, ataupun bimbang nanti ada orang curi harta aku, jadi mangsa scammer kan. Contoh sampai sekarang ni ramai jadi mangsa kepada scammer ni, menyebabkan duit hilang berpuluh-puluh ribu, timbullah rasa bimbang. Di sinilah letaknya suatu ujian sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah secara total. Kita dah dapat rezeki Allah Ta'ala bagi, sejauh mana rezeki yang kita dapat itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah atau lebih jauh. Di sini menjadi satu pengajaran, dalam apa sahaja keadaan, semasa kita susah ataupun kita senang, hubungan kita dengan Allah kalau boleh sentiasa dekat. Tapi tidak berlaku begitu. Biasanya manusia ni bila susah tu, dia dekat dengan Tuhan, berdoa begini. Bila senang, dia lupa kepada Tuhan. Itu fitrah manusia. Kita nak kaitkan sifat halu'ah, sifat keluh kesah ni, macam ni, ini sifat yang kita kata fitrah. Kita tengok ayat surah Yunus. Nak kaitkan dengan ayat ni. Surah Yunus, muka surat 211. 211 ayat 21. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Apabila kami merasakan kepada manusia dengan suatu rahmat, suatu kesenangan, yang mana sebelum tu mereka ni ditimpa dengan dharra, kesusahan. Dulu susah, asalnya susah, hidup miskin, tak ada harta, susah. Kemudian Allah Ta'ala gantikan kesusahan tu dengan kesenangan. Diberi rezeki melimpah ruah. Apa-apa sikap mereka bila dah senang, tak susah dah. Tiba-tiba mereka melakukan perancangan jahat menentang ayat-ayat kami. Jadi lupa daratan. Dulu masa susah, bukan main baik. Sebab susah. Tapi bila dah senang, diberi kepada mereka kesenangan harta benda, lalu mereka menentang dakwah Islam ini. Lalu Allah Ta'ala beritahu, katakan kepada mereka, ya Muhammad, qulillahu asra'u makra. Katakan kepada mereka, Allah Ta'ala itu lebih cepat dalam menentang perancangan jahat mereka. Maknanya mereka tak boleh mengalahkan Allah kalaulah mereka bersikap buruk sebegitu.
Sesungguhnya manusia bersifat keluh kesah. Kemudian dalam tafsiran disebut al-hila'u ni ialah syiddatul hirs, bersangatan tamak. Al-hila'u mana bersangatan tamak, keluh kesah yang dia bimbang lah, harta dia hilang ke, harta dia habis. Kemudian waqillatus sabri, kurang sabar. Bersangatan tamak, nak jaga sungguh-sungguh takut harta tu kurang, harta tu jadi hilang. Dan kurang sabar. Fala yasbir ala bala wala yashkur ala nu'ama. Dia tidak sabar di atas bala yang menimpa dan dia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Itu tafsiran bagi sifat halwa. Iaitu dijelaskan dalam ayat selepasnya, idza massahu syarru jazua. Apabila dia disentuh atau dirasakan dengan kesusahan, maka dia bersifat jazua. Jazu' maknanya kathirul jaza'i awil huzni wasyakwa. Banyak susah hati, banyak sedih dan mengadu-ngadu. Mengadu ni, royak kau itu beritahu orang ni, dia kata kami ni susah, kami ni begini. Ketika susah lah, ketika susah. Baik. Tetapi wa idza massahul khairu manu'an. Tetapi apabila ditimpa dengan kebaikan, maksud kebaikan tu minal ghina was-sa'ah awil mansab wal jah wal quwwah was sihah. Banyak contoh-contoh disebut dalam tafsir. Maksud kebaikan itu diberi kekayaan, harta benda yang banyak, diberi kedudukan yang tinggi, diberi pangkat, diberi kekuatan, tubuh badan kuat, sihat. Wa nahwa dzalik minan ni'am, dan macam-macam lagi nikmat lain. Tiba-tiba dia bersikap kathirul man'i wal imsaki wal bukhli ala ghairi. Dia bersikap tak mahu kongsi harta dengan orang lain, bakhil dan jadi apa dia? Kedekut bangga. Kelorek bangga. Kelorek ke apa? Jadi sangat kedekut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarru ma fi rajul. Sejahat-jahat perangai yang ada pada seorang lelaki itu syuhun halik wa jubnun khalik. Syuhun halik. Syarru ma fi rajul, sejahat-jahat seburuk-buruk apa yang ada pada seorang lelaki. Fi tertinggal ya. Seharusnya tertinggal ya pada fi tu. Syarru ma fi rajulin syuhun halik, ha alif lam ain. Sejahat-jahat ataupun seburuk-buruk perangai yang ada pada seorang lelaki itu adalah sifat syuhun, kedekut bangga. Kelantan ni busuk bangga, kedekut bangga. Dia ada sifat taukid dia tu. Maaflah kalau orang luar Kelantan tak faham. Kelantan ni macam itulah kalau bercakap. Dia ada sifat taukid dia tu. Putih sepu, merah merah. Gapo dia lagi? Hangit letung. Syuhun, kedekut bangga. Syuhun, bakhil yang halik. Iaitu sifat tadilah. Sifat bila kedekut tu sampai kepada dia rasa susah hati. Susah hati kenapa? Kalau aku sedekah nanti kuranglah harta aku. Kalau aku tolong orang lain, belum tentu lagi orang tolong aku. Dia fikir negatif. Dia kata kalau aku tolong dia, orang lain pun tolong-tolong, satu masa nanti orang yang aku tolong tu lebih kaya daripada aku yang tolong. Kita ni hanya fikir yang negatif. Sebab apa? Sebab kita lebih pada orang. Bila orang lebih pada kita dah susah hati. Tak boleh macam tu. Itu sifat yang mazmumah, tercela. Dan satu lagi sifat jumnu ni sifat pengecut. Penakut, doa lalu. Penakut yang tak bertempat. Jumnun khalik. Penakut yang menyebabkan khalik, khala'ah, cabut keberanian yang sepatutnya ada. Dia ada tempat-tempat yang kita perlu takut, ada tempat-tempat yang kita tak perlu takut. Bila kita perlu ada keberanian, maka kita kena beranilah. Sebab tu dalam doa, satu doa hadis yang Nabi, doa ni walaupun sanadnya tidak kuat, tapi satu doa yang baik yang biasa kita baca pagi dan petang. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Tu dia gabung sekali. Nabi gabung sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Salah satunya Nabi ajar supaya kita berdoa minta berlindung minal jubni wal bukhl, daripada sifat pengecut, terlalu takut, dan sifat bakhil. Sebab dia mari bersama tu, dia satu package tu. Kalau orang tu dia ada
harta banyak, bakhilah dia dengan harta dia tu, memang garanti dia ada sifat al-jubni, pengecut. Sebab apa? Sebab kalau di zaman Nabi lah, kalau dipanggil untuk mereka keluar berjihad, mereka sangat takut. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka pergi berperang, bila mati, habislah harta mereka dah ditinggalkan. Yalah, mereka pun tahu bila harta ditinggalkan, harta tu dah jadi milik orang lain. Jadi berlindung dengan Allah minal jubni wal bukhli, daripada sifat pengecut dan sifat bakhil. Kemudian sambungan dia tentang orang yang selamat daripada sifat ni adalah orang-orang yang solat. Ni esok kita nak bincang tentang tajuk bab solat pula dah. Solat yang macam mana? Solat yang dilakukan secara berterusan. InsyaAllah esok kita masuk bab solat. Cukuplah untuk hari ni, masa pun dah lebih dah. Dah cukup sejam dah. Baik, ada soalan ya? Kalau ada soalan, kalau tak ada, tak apa. Ada soalan bertulis. Ya, Fakimi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya berkaitan dengan apa ni, ada Tuhan larang dalam Al-Quran lah, supaya jangan mengambil agama ni sebagai hiburan dan main-main lah kita katakan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan hiburan dan main-main, Ustaz? Mengambil lahwun, laibun wa lahwun. Ya, betul. Adakah kita contohnya lain ni lah kan, kalau kita tengok rancangan dia dalam hiburan di Malaysia ni, television ni, mereka kononnya menyampaikan agama tapi dalam bentuk hiburan, buat lawak ni, buat program kelakar, sengaja buat lawak dengan apa, dengan kononnya atas niat dakwah. Adakah itu pun dikata sebagai sebagai main-main ataupun sebagai bahan hiburan? Ya. Kalau kalau menyampaikan apa, ada punchline, kena ada unsur-unsur jenaka tu, Ustaz. Ya. Terima kasih Fakimi. Tentang soalan tadi, kita boleh rujuk dua ayat dalam surah. Satu dalam surah Al-An'am, satu lagi dalam surah Al-A'raf. Iaitu ayat 70 dalam surah Al-An'am, muka surat 136. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Tinggalkan, biarkan orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai la'iban. Tinggalkan mana jauhkan. Allah Ta'ala suruh Nabi jauhkan diri daripada orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Iaitu orang yang tidak serius untuk melaksanakan perintah agama. Sebenarnya ayat ini merujuk kepada golongan musyrik, golongan kafir yang mereka tidak bersungguh-sungguh dalam urusan agama. Mereka buat main-main, ataupun agama tu mereka rasa nak ubah pun mereka ubah. Apa yang mereka setuju mereka ambil, apa yang mereka tak setuju mereka tinggalkan. Jadi kalau agama tu dibuat sebagai suatu la'iban, main-main untuk suka-suka, nak ambil, tak ambil, segala sesuatu yang boleh memberikan lahwan, hiburan, puncanya kerana mereka diperdaya oleh kehidupan dunia. Jadi apabila kita menyampaikan agama, uslubnya lah, kalau ikut kaedah asal daripada zaman Nabi, zaman sahabat dan juga zaman as-salafus salih, agama ni disampaikan dalam bentuk yang serius. Lawan kepada main-main ialah serius. Serius ni sungguh-sungguh. Dia tak boleh nak selora-selora, suka-suka. Maaflah, saya sangat tak setuju ada setengah-setengah ustaz dia bukan tak boleh buat lawak, sama ada lawak tu secara formal atau lawak dalam kuliah, tapi jangan lebih sangatlah. Lawak-lawak tu jangan lebih, sebab agama ni dia kena sampai kalau betul yang sungguh-sungguh. Dalilnya ialah yang, sebab kita pun tak tahu adakah zaman Nabi bila Nabi bercakap bab agama, kejap-kejap ha suka, kejap-kejap suka, kejap-kejap ketawa. Kaedah yang para sahabat pelajari daripada Nabi, setiap kali Nabi beri peringatan, mereka ni seperti sangat takut. Setiap kali Nabi peringatan, walahum khanin, mereka teresak-esak menangis. Bila Nabi sebut tentang syurga neraka, seolah-olah terbayang di depan mata mereka syurga neraka. Mungkin ada di kalangan jemaah tak suka cara pendekatan saya. Sebab 1 jam saya bercakap depan setengah-setengah, tak ada selingan dengar.
gelak ketawa. Tak, kita punya pendekatan, benda tu bukan keutamaan. Kalau kita nak selitkan sikit-sikit unsur-unsur humor, unsur-unsur hiburan tu boleh, tapi kita tak jadikan sebagai keutamaan. Sebab nas Quran beritahu apa dia? Allah Ta'ala bersumpah, was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sada innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Itu dalam surah At-Tariq. Demi langit yang mempunyai hujan, demi bumi yang mempunyai sifat terbelah, sesungguhnya Quran itu adalah qaulun faslun, perkataan yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukannya main-main. Mana bukan untuk suka-suka, untuk bergurau senda, bergurau senda, bukan untuk suka-suka. Jadi saya rasa sangat pelik bila ada, ialah orang zaman sekarang ni kreatif dengan adanya TV, apa banyak hiburan. Mereka nak menyampaikan dakwah dengan kreativiti mereka yang begitu. Tak tahulah mereka melihat dari sudut rasionalnya macam mana, kewajarannya. Kita melihat betul lah mereka mungkin buat tu atas platform dakwah, tapi dakwah yang ada unsur hiburan. Sebab mereka kata mungkin kalau dakwah tu secara mendata je, bercakap je, macam rancangan forum perdana ke tazkirah malam Jumaat, bercakap je. Tapi bila ada silingan, ada nyanyian, ada lawak jenaka, dia dapat menarik perhatian penonton dan audien. Wallah alam, tak tahulah. Tapi kita bimbang kalau pendengar atau penonton tu hanya fokus pada hiburan, tidak fokus kepada apakah pengajaran hak mereka nak ambil daripada isi yang nak disampaikan. Kita bimbang juga bila ustaz-ustaz hak banyak kuliah ceramah dia, 1 jam ceramah tu, orang hak dengar tu tak habis-habis ketawa, gelak ketawa. Kita bimbang bila balik nanti, isi ilmu yang disampaikan tu tak melekat. Hak melekatnya adalah cita-cita kelakar yang mereka dengar dalam kuliah tu. Dan ini dah kontra dengan pendekatan dakwah Nabi SAW. Cuma bagi saya, kita punya pendapat, kita jangan lebih-lebih. Sesuatu yang kita, kalau kita nak sampai kita betul bergurau tadi, kita mesti bergurau dalam bentuk yang benar. Kan ada hadis yang Nabi jawab, yang Nabi beritahu kepada sahabat, Allah apa dah patah hadis tu, iaitu seorang yang bila dia bercakap, dia menyebabkan manusia tertawa, tetapi dia berbohong dalam tu, dia mahu bergurau. Dia yang salahnya kalau dia berbohong. Kalau dia nak sekadar nak berhibur, nak suka-suka nak bergurau, boleh, tapi mestilah perkara yang benar. Jangan bergurau ada betul pelawak. Kelantan kata pelawak, berbohong. Maknanya gurauan yang tidak ada isinya, ataupun lawak bodoh. Lawak bodoh, benda tak munasabah. Tapi nak suruh orang suka ni dia buat. Tapi bila dalam pendekatan dakwah dia tak boleh begitu, ya. Kita kena sedar, bila kita berada dalam bidang yang disebut la'ibun walahun, main-main dan hiburan ni, kalau lebih sangat permainan dan hiburan, takut pertama lalai, yang kedua dibimbang hati menjadi keras. Yang Nabi pernah pesan kepada Abu Hurairah 5 perkara. Salah satu Nabi pesan, la tuksirid dhahik, jangan banyak ketawa. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jangan banyak ketawa, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, kerana banyak ketawa boleh mematikan hati. Itulah, kalau duduk dalam canggih hiburan, duduk dalam majlis ilmu di masjid, tapi ustaz tu pandai buat lawak, pendengar-pendengar pun apa dia jemaah ni banyak suka, banyak hilai ketawa, balik rumah takut menyebabkan ilmu hilang, hati kita jadi kerah. Sebab Nabi pesan, jangan banyak ketawa, kerana banyak ketawa boleh mematikan hati. Bukan tak boleh ketawa, boleh, tapi jangan banyak. Sama juga Allah Ta'ala membenarkan kita makan minum, sebab kita perlu makan minum, tapi jangan berlebihan, jangan banyak makan dan minum. Apa-apa pun kita ambil dengan kadarnya, ukurannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, siapa dulu? Ya. Saya. Puan Rodiah. Okey, Puan Rodiah. Ya. Puan Artika. Ya, silakan. Okey, saya Rodiah dari Kalau Bangi. daripada Bangi. Ya.
Saya ada buat soalan bertulis tadi tu, saya takut Ustaz tak sempat baca ke. Jadi saya nak tanya lah. Puan Rodi ada dalam grup WhatsApp ke dalam grup Telegram ada? Ada dalam tele, Ustaz. Ada dalam tele tak apa. Kalau tak sempat jawab tak apa, saya boleh jawab dalam tu bertulis. Ya, silakan. Saya takut tak sempat baca ni. Ya. Saya nak tanya sifat neraka tu ada yang kita duk tahu apa sifat dia panas, semua tu kan. Okey, saya ada juga terbaca sifat neraka ada yang sejuk. Sifat dia sejuk menyeksa tu lah Ustaz. Jadi betul ada. Ustaz terangkan. Betul. Betul. Terima kasih Ustaz. Ada dalam hadis sebut neraka jahanam ada 2 nafas. Satu dia bernafas pada syita, pada saif. Kita pun tak boleh nak bayangkan bila Nabi sebut di alam akhirat nanti pun dia ada musim juga. Musim sejuk, musim panas. Macam mana panas sejuk tak tahu. Bila musim sejuk, neraka tu nafas dia zamharir. Bahasa Arab sebut zamharir. Mana sangat sejuk. Itu pun disebut dalam surah Al-Insan. Iaitu dalam syurga dia lain, bukan sama dalam neraka. Dalam syurga, ahli syurga la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ahli syurga tidak merasai dalam syurga itu panas seperti panas matahari dan tidak pula cuaca sejuk yang melampau, sejuk yang amat sangat. Zamharira. Tapi sebaliknya dalam neraka ada panas, ada sejuk. Terima kasih pada Puan Rodiah tolong ingatkan. Saya pun terlupa. Sebenarnya ada hadis tu. Jadi dalam neraka dia ada 2 sifat. Ada 2 nafas. Maknanya ahli neraka kadang-kadang disiksa dengan kepanasan yang amat sangat. Dan ada juga siksaan dalam bentuk zamharir. Iaitu cuaca yang terlalu sejuk. Cuma sejuk macam mana tu kita tak boleh nak bayangkan. Sebab kita di Malaysia ni tak adalah sejuk sampai turun salji. Kalau negara yang terlalu sejuk, kita pernah dengar ada yang mati sebab terlalu sejuk. Sampai negatif 20 suhu, sampai negatif 10, terlalu sejuk sehingga mati kesejukan. Yang panas pula, sampai lebih daripada 40 darjah Celsius. Ada yang mati kerana cuaca terlalu panas. Alhamdulillah kita di Malaysia ni tidaklah cuaca tu ekstrim. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Tapi kedua-dua sifat tadi, terlalu panas, terlalu sejuk, ada dalam neraka. Wallahualam. Ya, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya Fauzi dari Ipoh Perak. Ya, silakan. Okay, saya nak sambung soalan yang Tok Mulu sebut semalam. Yang orang bukan sumbangan daripada orang bukan Islam. Apa kata kalau sumbangan orang bukan Islam tu dia minta kita buat masjid ataupun surau. Satu surau tu daripada sumbangan dia je. Daripada orang bukan Islam ni. Saya nak tanya pandangan Ustaz dari segi keberkatan dalam ibadat yang kita buat di surau itu dan dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya. Itu saya minta pandangan kepada Ustaz lah. Ya, sebenarnya soalan tu saya dah jawab kemarin. Sebab soalan tu ada, lepas Tok Ngulu bagi soalan secara lisan, ada soalan bertulis yang saya terima dalam grup tele. Apa hukum sedekah atau wakaf yang dilakukan oleh orang kafir untuk mereka dermakan bagi masjid, ataupun mereka bagilah mungkin jumlah sampai 10 juta untuk bina sebuah masjid. Mereka tu bukan Islam. Jadi untuk jawapan tu saya dah buat pencarian dan ada dalam website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ringkasnya mereka mengatakan adalah dibolehkan untuk kita terima, boleh. Tak ada masalah dari segi nilai keberkatan, tak ada masalah. Soalnya memang kita boleh terima. Cuma pahala tu tak ada lah. Tapi kita orang Islam boleh terima. Dalam jawapan daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, mereka merujuk kepada hadis riwayat Anas bin Malik, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya. Allah Taala tidak menzalimi seorang mukmin atas kebaikan yang diberikan di dunia. Yang mana atas kebaikan yang kita buat, kita orang beriman buat, kita dapat balasan di dunia, sihat, rezeki sebagainya. Dan dibalas juga untuk kita atas kebaikan itu dengan pahala di akhirat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Wa ammal kafir, dalam hadis itu Nabi sebut, adapun orang yang kafir, atas kebaikan yang dibuat, yut'amu bihasanatin ma'amila biha lillah fid dunya. Maka diberi ganjaran untuk dia atas kebaikan yang dia buat kerana Allah. Ini Nabi merujuk kepada orang kafir zaman media lah. Kalau zaman kita, kita pun tak tahu yang orang kafir itu derma untuk masjid adalah adakah kerana Allah ataupun
saja-saja dia nak derma sebab dia kata dia duit banyak, jadi dia bagi untuk buat masjid. Hatta idza afdha ila al-akhirah, sehingga bila si kafir tu dah kembali ke akhirat nanti, maka tidak ada apa-apa lagi kebaikan untuk dibalas baginya di akhirat sana sebab dia tidak beriman. Jadi atas kebaikan dia buat, maka dia diberi balasan di dunia, mungkin dengan rezeki yang lain, dengan kesihatan dan sebagainya. Maka berdasarkan hadis ini, pejabat mufti wilayah buat kesimpulan ini bukan jawapan saya pinjam jawapan dia dan kita melihat itu jawapan yang sangat baik sebab ada dalilnya. Kata mereka, kami melihat dibolehkan untuk kita terima harta yang disedekahkan, yang diwakafkan daripada golongan non-Muslim, golongan bukan Islam, sekalipun dalam perkara yang melibatkan urusan masjid. Dalam perkara-perkara yang melibatkan masjid ini, kerana non-Muslim juga termasuk golongan yang berhak untuk bersedekah. Mereka boleh bersedekah, kita boleh terima, tapi soal pahala di sisi Allah, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Justru itu penerimaan harta wakaf daripada non-Muslim ini dibolehkan. Ini kecuali kalau di zaman jahiliah, ini khusus zaman jahiliah lah, ini tak ada kaitan dengan hadis ni. Zaman jahiliah, urusan untuk memakmurkan Masjidil Haram, memang orang Arab jahiliah dia tak terima daripada hasil-hasil yang contohnya hasil daripada jual arak, hasil-hasil yang didermakan oleh rumah-rumah pelacuran. Sebab zaman jahiliah ada rumah-rumah pelacuran, ada juga macam tu. Jadi hasil yang diperoleh itu mereka tahu dan mereka kata duit hak tu tak boleh diberikan untuk disumbangkan bagi urusan pembangunan Masjidil Haram. Tu di zaman jahiliah. Mana mereka pun tahu baik buruknya. Tapi kita melihat dalam konteks sekarang lah, bukan zaman dulu, zaman sekarang ni, maka hadis ni menjadi sandaran untuk kita rujuk. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Encik Jafar silakan. Saya nak tambah sikit lah, kalau betul apa yang saya baca sebelum ni di perbincangan tokoh-tokoh ulama. Ada juga berpandangan orang bukan Islam ni, kalau dia sedekah, mana Allah Ta'ala pegang dulu kebajikan dia tu, apa dia buat tu, dan bila dia masuk Islam, akan beri pahala kepada dia. Betul ke begitu? Betul. Betul. Terima kasih. Betul. Jawapannya betul. Sesuatu kebaikan yang dia buat, kalau dia belum Islam, kebaikan tu tergantung. Dia sifat dia tergantung. Dia tak ada tempat. Sebab bila orang tu buat kebaikan, ada pahala. Pahala tu, kalau dia kafir, dia tak ada tapak untuk letak pahala tu. Jadi bila dia masuk Islam, maka pahala tu akan diletakkan kembali tempat yang dah ada tu. Itu iman. Sebab tempat untuk diletakkan pahala adalah dia kena ada iman. Mana orang tu orang yang mukmin, beriman. Tapi kalau dia mati dan kadang tidak beriman, akhirnya pahala dia tu kosong lah. Dia akan lihat balik kebaikan dia dibuat di akhirat, tetapi akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan pahala tu menjadi debu yang berterbangan. Itu dalam ayat wa qadimna ila ma amilu min amal. Lalu kami bawakan di depan mereka untuk kami persembahkan, tunjukkan amalan yang pernah mereka buat di dunia, amalan baik. Kemudian kami tukarkan dia menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Tak ada apa. Kecuali kalau sebelum dia mati, dia masuk Islam, kebaikan yang dia buat dahulu akan dibawa ke depan dan dia akan dapat pahala tu. Ini untunglah kalau orang yang dulu dia banyak kebaikan. Ya. Macam gini lah, macam kita tak semaya lah, buat apa pun. Tak, betul tak? Kita tak semaya, buat bajikan apa pun. Tak guna juga. Nak letak mana amalan baik kita tu. Sama dengan orang kafir ni. Tu. Pandangan. Yalah, kalau solat ni sebab benda yang asas. Solat ni perkara yang menjadi macam kita kata tiang agama. Sebab atas pendapat yang mengatakan tinggal solat jadi kafir, jadi pahala lain pun tak ada tepat lah. Cuma kena tengoklah, kalau orang tu tidak solat dengan sebab dia malas, bukan dia engkar kewajipan solat, dia malas, maka dia dianggap fasik lah. Seorang yang fasik, mana orang yang bahasa mudah jahat lah. Di sisi Allah dianggap jahat sebab dia engkar perkara yang sangat penting. Memang solat ni penting. Apa-apa keadaan sekalipun jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Itu perkara yang sangat asas. Bahkan kita pesan, kalau apa sahaja pekerjaan, kalau orang tu dia kata dia ni kerja dia sebagai penyanyi, dia nak jadi penyanyi pelakon, mungkin mudah terlibat dengan dosa pergaulan bebas, kita kata itu pilihan anda, tapi tolong jangan tinggal solat. Benda yang sangat asas.
Solat jangan tinggal. Sebab bila tinggal solat, runtuh agama, hak lain-lain tu memang payahlah. Kita kata payah nak buat kebaikan payah. Kalau buat kebaikan pun kita tak pasti pahala tu Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Satu. Yang kedua, dia terdedah kepada kemungkinan banyak lagi buat dosa-dosa lain. Bila tinggal solat, akan kita tahu solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi risiko untuk terdedah kepada keji dan munkar itu sangat luas jika solat ditinggalkan. Jadi pesanan untuk semualah, untuk saya sendiri, untuk keluarga kita, untuk semua, jagalah solat dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya kena sematkan dalam fikiran kita, selagi kita hidup, kita mesti solat dengan baiklah. Mana kita punya niat kita setiap kali masuk solat, ya aku dah masuk waktu solat, aku wajib solat. Jangan kita mempermainkan ibadat solat. Kita rasa mungkin ramai kita tengok di dalam masyarakat kita orang yang solat tidak cukup waktu. Dia hanya solat mungkin zuhur asar, mungkin subuh dia tak solat, mungkin waktu isyak dia tak solat, dia solat dia main-main. Ini sesuatu yang sangat mendukacitakan kita, kerana ia perkara yang sangat penting untuk dijaga. Kalau solat dah KO, di akhirat nanti beratlah. Amalan pertama yang akan dihisap, Nabi kata di akhirat nanti, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-salatu. Amalan pertama yang akan dihisap kepada seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kalau ada soalan bertulis, saya cuba respon dengan kesempatan yang ada. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok hari Jumaat esok. Jumaat esok kita akan bincang sifat orang-orang yang baik, orang yang solat, orang yang bersedekah dan sebagainya. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.